Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 24 November bersama saya, Vanessa Mering. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sektor industri perkayuan di negeri ini dilihat merosot berikutan pandemik COVID-19. Justru Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menyeru penggiat industri terlibat supaya memperlengkap operasi dengan kemampuan teknologi terkini. Dato' Amar Awang Tengah berkata dengan perolehan ekspor suku ketiga tahun ini mencatatkan penurunan 19% iaitu sekitar 2.81 bilion ringgit berbanding 3.47 bilion ringgit tahun lepas. Operasi pemasaran hendaklah mengambil langkah lain untuk mempertingkat ekonomi. Katanya Sarawak juga menjangkakan perolehan ekspor daripada hasil perkayuan juga mencatatkan penurunan kepada 3.75 bilion ringgit bagi tahun ini berbanding 4.5 bilion ringgit tahun lepas. They have to make readjustment to the operation. So go for efficiency, go for high technology, and then we can reduce the cost of production. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan perkara berkenaan dalam sidang media khas di Kuching. Golongan petani akan terus diberi perhatian dengan memberi pendedahan mengenai teknik dan kaedah yang terkini tentang penanaman. Menteri Muda Bekalan Elektrik Luar Bandar Datuk Lee Wan Lagang berkata, inisiatif yang diambil kerajaan negeri ini bagi memastikan para petani, khususnya data kakus, dapat menghasilkan tanaman yang berkualiti sekaligus menjana pendapatan masing-masing. Datuk Lee Wan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Belaga memberitahu ini kerana kakus berpotensi untuk dimajukan berikutan ia sebuah dataran tinggi dan sesuai untuk penanaman pelbagai jenis sayur-sayuran. Jelasnya, penduduk di kawasan tersebut juga boleh memperluas penanaman buah-buahan seperti kelapa sawit getah, durian dan padi memandangkan bentuk muka bumi yang berbukit-bukau serta memiliki kawasan dataran yang sesuai untuk pelbagai tanaman. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program jangkauan komuniti pertanian di Bintulu yang disertai 100 orang peserta. Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Belaga Datuk Lee Wan berharap setiap peserta mempraktikkan ilmu yang dipelajari dalam amalan pertanian dan penternakan seharian. Antara pengisian program ialah ceramah berkaitan pelaksanaan pensijilan minyak sawit mampan dari Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan ceramah dari Lembaga Getah Malaysia serta ceramah berkaitan tanaman fertigasi oleh Jabatan Pertanian. Pada program itu, Datuk Lee Wan turut mengumumkan sumbangan geran projek kecil luar bandar sejumlah RM10,000 untuk melaksana program atau aktiviti mereka. Turut disampaikan peruntukan dana fasilitasi pertanian RM100,000 kepada Jabatan Pertanian Daerah Belaga bagi bantuan pertanian penduduk di Kampung Data Kakus. Taman Asuhan Kanak-Kanak, Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika merupakan perkhidmatan penting bagi ibu bapa yang bekerja termasuk petugas barisan hadapan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ada kalangan ibu bapa yang terpaksa mengambil cuti rehat, cuti tanpa gaji, terpaksa membawa anak ke pejabat mahupun menghantar ke rumah orang tua mereka sejak Taska dan Tadika tidak dibenarkan beroperasi susulan pandemik COVID-19. Justru Datuk Seri Fatimah berkata keadaan tersebut telah memberikan tekanan mental dan fizikal kepada ibu bapa terbabit khususnya dan pihak yang terlibat amnya. Sehubungan itu, beliau menegaskan Taska dan Tadika merupakan perkhidmatan penting bagi membolehkan ibu bapa bekerja dengan tenang demi ekonomi, kesejahteraan dan ekonomi keluarga mereka. Beliau menyatakan demikian selepas melakukan lawatan ke sebuah taska di tempat kerja di Kuching. Lawatan tersebut turut disertai oleh Pemangku Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemuk Masing. Ia antara lain bertujuan memantau pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP pembukaan Taska dan Tadika. Ahad lalu JPBN mengumumkan Taska dan Tadika di zon merah dan zon kuning di negeri ini dibenarkan beroperasi mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak. Pengusaha Taska dan Tadika diwajibkan untuk memaklumkan kepada kementerian berkenaan sebelum memulakan operasi bagi tujuan rekod dan pemantauan.
Setiap rakyat Malaysia yang layak mengundi dinasihati supaya menunaikan hak mereka sebagai pemilih berdaftar dengan berdaftar sebagai pengundi. Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju Majang Renggi berkata pendaftaran boleh dibuat melalui Suruhanjaya Pilihan Raya. Nyalai berguna benar. Cukup umur daftar. Orang kekal dipilih kita hanya hak kita, hak sikut-sikutnya. Nyalai nya otak sebut pengulunya tadi. Ngansak kita rumah panjai udah cukup umur anang nak daftar sebagai pengundi. Awak ke kita sama bisi hak, bisi kuasa milih wakil kekak kita, wakil ke depan kita ulih nulung, ulih bantu kita lebih lagi kita ke bawah rumah panjai. Majang berkata demikian semasa program Santai Bersama Rakyat di Rumah Galin Batu Lapan, Jalan Bintulu Miri. Sementara itu, mengulas mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Sarawak 2020 yang telah diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini, Majang berpendapat pindaan itu adalah satu keputusan yang memberi impak positif terhadap hak memerintah negeri. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak bersedia mengerahkan para sukarelawan tambahan untuk menghadapi musim tengkujuh kali ini. Menurut Pengarah APM Sarawak, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Mohtar Samad, tambahan sukarelawan itu diperlukan sekiranya ia melibatkan pemindahan penduduk terjejas banjir termasuk pertambahan pusat penempatan sementara PPS. APM telah pun diarahkan oleh pihak berpejabat untuk memastikan proses-proses penggunaan ataupun pemindahan mangsa ini dipenuhi mengikut SOP yang ditentukan. Kita tidak melakukan SOP semasa di proses pemindahan semata-mata. Kita pastikan proses pengambilan itu, pemindahan itu digunakan contohnya di ketika mana dalam lori, dalam pengangkutan, dalam kenderaan kita juga kita memastikan ada SOP itu diikuti. Beliau menambah jumlah anggota tetap termasuk sukarelawan semasa adalah seramai 1,200 orang dan boleh dipertingkat sehingga 3,000 anggota seperti tahun 2015 ketika Sarawak dilanda banjir besar. Mohtar ditemui RTM selepas mengadakan mesyuarat persediaan APM secara dalam talian di Kuching. Mesyuarat berkenaan bertujuan bagi memastikan bekalan logistik dan kesiapsiagaan anggota APM untuk musim tengkujuh ini. Sebanyak 273 kes penipuan pinjaman tidak wujud dilaporkan di Sarawak sejak 1 Januari hingga 22 November lepas, melibatkan jumlah kerugian melebihi 3.32 juta ringgit. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Sarawak, Superintendent Maria Rasid dalam kenyataan media berkata, ia merupakan peningkatan sebanyak 68 kes berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas dengan nilai kerugian yang dicatatkan sebanyak 2.29 juta ringgit. Superintendent Maria Rasid berkata semalam 2 kes baharu pinjaman tidak wujud dilaporkan melibatkan 2 lelaki di Seri Aman dan Lundu. Di Seri Aman, kes membabitkan seorang kontraktor yang kerugian hampir RM6,000 selepas terpedaya dengan pinjaman wang secara dalam talian yang ditawarkan melalui laman sosial Facebook. Manakala di Lundu, seorang peniaga kerugian sebanyak RM1,300 selepas tertarik dengan iklan pinjaman wang sebuah syarikat di laman sosial Facebook. Sehubungan itu, Superintendent Maria menasihati orang ramai supaya berhati-hati membuat pinjaman wang terutamanya pinjaman wang secara dalam talian. Ini kerana terdapat pinjaman yang ditawarkan secara dalam talian melalui media sosial seperti Facebook, WeChat maupun aplikasi WhatsApp adalah berunsur penipuan. Menurut beliau, individu yang ingin membuat pinjaman wang dinasihati berbuat demikian melalui syarikat pemberi pinjaman wang berlesen atau institusi kewangan yang sah. Di Kuching, 2 remaja lelaki yang melakukan aksi berbahaya ala-ala Superman atau Fly semasa menunggang motosikal ditahan dalam operasi samseng jalanan di Jalan FAC Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintendent Aidil Bol Hassan mendedahkan hasil pemeriksaan juga mendapati kedua-dua remaja berumur 16 dan 17 tahun itu tidak memiliki lesen yang sah.
Menurut Superintendent Aidil Bolhasan, 2 remaja terbabit ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 42 kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan kurungan APJ 1987. Manakala kedua-dua buah motosikal yang digunakan oleh remaja terbabit telah disita di bawah Seksyen 60 APJ 1987. Pemilik kenderaan terbabit juga telah diambil tindakan di bawah Seksyen 26/1 APJ 1987 kerana membenarkan penunggang tanpa lesen memandu yang sah menunggang kenderaan milikan. Dalam operasi berkenaan, sebanyak 31 saman pelbagai kesalahan telah dikeluarkan terhadap penunggang motosikal yang ditahan. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 1,055 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan tiada kes baru direkodkan semalam, manakala 6 kluster di negeri ini juga dilaporkan masih aktif. JPBN melaporkan 6 kluster terbabit ialah kluster besi, kluster Jalan Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Seberkas. Sementara itu, sebanyak 5 kes baharu dilaporkan telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam. Semua kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge berkenaan adalah dari Hospital Umum Sarawak HUS. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih meningkat kepada 982 orang. Manakala seramai 54 orang masih menerima rawatan dan diasingkan di HUS dan Hospital Miri. Semalam terdapat 9 kes pesakit dalam siasatan PUI yang baharu dilaporkan dan seorang PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Dalam operasi sekatan jalan raya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Kuching, polis telah memeriksa 3,415 buah kenderaan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kenderaan yang telah diperiksa sebanyak 102,006 buah kenderaan. Setakat ini, sebanyak 613 buah kenderaan telah diarah balik sepanjang operasi tersebut dilakukan. Semalam, polis juga telah menahan 3 individu melibatkan 2 lelaki warga negara asing kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard, manakala seorang lelaki tempatan ditahan kerana keluar dari pusat kuarantin di Miri. Sekian berita pagi Sarawak. Sebelum itu, saudara, sentiasa pakai pelitup separuh muka ketika berada di kawasan tumpuan awam. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Vanessa Mering. Sehingga berjumpa lagi.